bil-bil berhubung dengan kewangan negara, sebagaimana yang saya katakan, usul akan dibawa oleh Menteri Kewangan. Tentulah Yang Amat Perdana Menteri sendiri beliau akan mengumumkan usul di Dewan berhubung dengan perbelanjaan yang perlu, yang diperlukan oleh kerajaan untuk menangani derita rakyat. Kerana bajet belum dapat dikemukakan lagi. Jadi apabila bajet itu dianjakkan kepada bulan Januari, maka perlu ada usul untuk meminta kelulusan Dewan Rakyat bahawa kerajaan nak menggunakan wang, sebahagian daripada wang daripada perbendaharaan untuk kegunaan menangani masalah banjir, membayar emolument ataupun gaji, kekitangan kerajaan, pencen dan keperluan-keperluan yang lain. Bukan untuk pembangunan saja. Ini untuk bayaran gaji dan keperluan. Kerana bajet belum diluluskan lagi. Jadi kita tunggu bajet bulan Januari nanti. Cuma saudara, hari pertama tenang, tak ada masalah. Bila pengundian diadakan, kita lega lah saudara. Saya tengok awal pagi tadi tu, Alhamdulillah. Nampaknya ingatkan berubah lah parlimen kita. Tetapi masuk saja waktu petang, apabila Saudara Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang membahaskan usul berhubung dengan legitimasi ataupun keabsahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, maka Dewan berubah menjadi bagaikan kandang sarkis. Sebagaimana yang saudara lihat tadi, sebagaimana yang ditanya pada saya, bagaimana Yang Berhormat Saudara Sani daripada Ulu Langat, dia gagal mengawal emosinya, maka jadilah Dewan Rakyat hari ini bermulanya pesta para sarkis. Ini keadaan saya kecewa yang amat sangat. Sebab kita sepatutnya nak menangani isu demi isu, bukan tentang soal peribadi. Yang sudah tu sudahlah. Menjerit sana, menjerit sini. Dan saya nampak watak-watak seperti dahulu masih ada lagi rupanya. Bukan watak Sikito, saudara. Bagi saya ini watak-watak Pak Pandai moden. Watak-watak clown ataupun boneka, ataupun clown kita panggil apa dalam sarkis tu. Dia jadi pelawak-pelawak, badut-badut, watak badut-badut di sarkis. So itu saya katakan tadi, sebagaimana saya dikatakan oleh ahli parlimen dari Kuala Selangor, Datuk Zulkifli, beliau mantan Menteri Kesihatan dulu. Beliau mengatakan bahawa beliau kecewa kerana melihat usaha-usaha yang dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melacurkan jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat itu dalam pesta pengakuan bersumpah. Betul, saya bersetuju. Apakah negara kita harus memilih Perdana Menteri atau pemimpin negara melalui akuan bersumpah? Sepatutnya Yang Duli Yang Mulia Seri Paduka Yang Tuan Agong telah pun menamakan seseorang. Benar. Saya dengar tadi dari segi perbahasan, ada ahli parlimen daripada Kota Baru yang kononnya pakar pasal undang-undang, bila dia menyebut bahawa undian keabsahan ini pernah ada dilakukan apabila Tun Hussein On mengambil alih tahun 1976 mengambil alih tempat sebagai Perdana Menteri menggantikan almarhum Tun Razak. Maka dia adakan undian keabsahan kerana itu adalah rentetan. Sebelum itu passing by ataupun di pangku ataupun diambil oleh penggantinya, bukan melalui pilihan raya tetapi penerusan. Begitu juga apabila Datuk Seri Abdullah Badawi, Tun Abdullah Badawi juga mengambil alih pimpinan negara daripada Dr. Mahathir, maka undian keabsahan itu diadakan. Jadi mereka melemparkan soalan begitu. Kita nak tanyalah, kalau kamu betul, jujur, ikhlas mempersoalkan isu keabsahan ini, kenapa waktu Tan Sri Muhyiddin tidak dibawa usul keabsahan? Kenapa waktu Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri tidak dibawa usul keabsahan? Kalaulah anda mengatakan bahawa ini dulu boleh diadakan kerana itu adalah lanjutan daripada Perdana Menteri yang berhenti sekat jalan, mesti ada undian keabsahan. Tapi kenapa bila Dr. Mahathir, bila Tan Sri Muhyiddin mengambil alih daripada Dr. Mahathir, tidak ada undian keabsahan? Begitu juga apabila Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri mengambil alih daripada Tan Sri Muhyiddin, juga tak ada usul undian keabsahan. Inilah sebabnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu menutup. Sebab walaupun tuanku telah pun menggunakan bidang kuasanya, ini tak boleh siapa pun mencabar kerana ini adalah bidang kuasa.
Dulu Yang Maha Sri Paduka Pertuan Agong melantik seseorang di kalangan ahli dewan yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan ataupun kepercayaan di kalangan ahli dewan. Ternyata hari ini, saudara, fikiran baginda, telahan Duli Yang Maha Pertuan Agong benar. Apabila kedudukan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan majoriti. Betul, tiada undian. Tapi bila speaker Datuk Johari mengumumkan ada pun dengan ini, saudara Minah Ice Kitchen sedih tengok gelagat mereka di Parlimen. Betul. Dan apabila ini speaker bertanya, ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Yang Berhormat, ada pun masalah dalam kita ini adalah usul kepercayaan. Ahli-ahli yang bersetuju, sila katakan setuju. Setuju. Yang tak setuju, dengarlah dalam 5-6 orang. Artinya, kalau diadakan undian, memang ruyup habis. Sebab mereka pesedar. Sebab itu tak ada yang bangun untuk minta undi dikira, saudara. Ini keadaannya, saudara. Saya melihat. Cuma hari ini perbahasan yang agak menarik yang saya lihat, apabila Yang Berhormat Datuk Johari Ghani, ahli Parlimen daripada Titiwangsa, beliau melontarkan pandangan. Perbahasannya yang bagi saya cukup berarti, mengingatkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya lebih berhati-hati kerana negara sudah pun mula terdedah kepada ancaman kemerosotan ekonomi dunia. Benar, beliau menyatakan selama 4 tahun peninggalan ataupun yang dipimpin oleh Pakatan Harapan oleh Dr. Mahathir, kerajaan Abah Kau, Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin dan juga keluarga Malaysia, Yang Amat Berhormat dan Datuk Ismail Sabri, ternyata selama 4 tahun negara terjebak dalam suasana ekonomi yang cukup mengerikan. Sebab itu beliau mengingatkan, sudahlah kita untuk melantunkan ataupun mewujudkan suasana politik yang tidak stabil. Kerana kestabilan politik itu dituntut dalam soal untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan pimpinannya dalam kabinet untuk menangani derita rakyat. Saudara Triple, hasil minyak Sabah bawa PKL untuk diagihkan. Saudara Triple 777 telah pun dibangkitkan tadi oleh salah seorang ahli Parlimen daripada Sabah, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga dalam ucapannya telah menyatakan persoalan isu perjanjian 1963 ini pasti akan ditangani dalam tempoh sebulan ini. Sabarlah. Tapi bukanlah kata bawa semua hasil tu dari Sabah pergi ke Kuala Lumpur. Tidak, saudara. Itu tak betul, saudara. Kena tengok balik perjanjian 1974. Kedudukan pembahagian hasil minyak. Tak boleh nak kata hasil minyak mesti bagi orang ni 30%, 40%. Tidak, ada perjanjiannya. Kita mesti berlapang dada. Cuma dalam 1963, apa yang selalu dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen, wakil-wakil rakyat, pimpinan politik di Sabah, mereka mahu pendapatan daripada bumi Sabah, iaitu penjualan kayu bara, hasil macam-macam hasil lah. Bukan hasil minyak, saya. Minyak sudah pun termeterai perjanjian 1974. Negeri ini dapat 5%, ini dapat 5%, yang lain itu digunakan untuk pembangunan negara. Tetapi untuk pendapatan yang lain yang dituntut sebanyak 40%, tak silap saya. Ini sedang ditangani oleh kerajaan perpaduan yang berusaha untuk menangani masalah rakyat. Saya bersetuju dengan anda. Saya amat bersetuju. Saudara Adilah Majid minta hutang negara dah 1 triliun. Ya, sebab itu benar, saudara. Sebab itu Datuk Johari Ghani mengingatkan, dalam keadaan kerajaan pimpinan yang berterabunya daripada Dr. Mahathir, selepas pilihan raya ke-14 dulu, kemudian Tan Sri Muhyiddin bersama Datuk Ismail Sabri, hutang negara mencecah habis sampai 1 triliun lebih. Peningkatannya sebanyak 350 bilion lebih. Hutang kena bayar, saudara. Kita juga mengeluarkan bon-bon negara yang perlu dibayar. Kalau kita tak mampu membayar hutang keluar negara nanti, kedudukan ekonomi kita bertambah teruk lagi. Wang kita nanti tidak akan mahu disantuni oleh pelabur-pelabur luar. Ini keadaannya. Saudara Abdul Rahim, tu tak betul, saudara. Tak bolehlah kata hasil Sabah Sarawak dipunggah ke Melaya. Tidak. Jangan saudara mewujudkan kebencian. Kita warga cinta damai, saudara. Dan pembangunan itu akan dilakukan secara saksama. Saya amat berkeyakinan kali ini, saudara. Kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama pimpinan-pimpinan
daripada timbalannya 2 orang itu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan Datuk Fadilah Yusof bersama dengan ahli kabinet yang lain, tentulah persoalan ini akan ditangani. Secara pokok nangka dia kata arau ni masih lagi cara cucuk kuat. Saya melihat masih ada lagi watak-watak yang dulu. Saya cuma terkejut hari ini apa melihat orang macam Datuk Taqiyuddin. Beliau pernah menjadi Menteri Agama, Menteri Undang-Undang. Dan secara bagaimana beliau boleh seolah-olah macam nak mengelirukan berhubung dengan keabsahan, isu tentang pelantikan dan sebagainya. Tapi bagaimanapun, Alhamdulillah apabila saya melihat, ni nak kata Panglima pun tidak, tapi Seri Kandi daripada UMNO, Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman, ini memanglah saya panggilkan the Iron, the Lady Big Black Bat. Dia bangun, dia berlasah habis. Dan dia bercakap secara fakta. Bila dia bercakap secara fakta, tak ada pula orang nak menjawab. Adalah nak menjawab apa semua tu. Dia kata, be a real parliamentarian lah. Jadilah seorang ahli parlimen yang benar. Itu keadaannya. Menyentuh tentang undian tadi, secara dari awal tadi, saya suka tengok Azalina. Bila dia berhujah, fakta. Dia bukan hanya menyatakan apa yang ada dalam terkandung dalam undang-undang negara kita, perlembagaan negara kita. Beliau turut menjelaskan apa yang berlaku di New Zealand, apa berlaku di luar negara, di India dan sebagainya. Terkedulah. Dan kalau kita lihat tadi, banyak orang bertanya dengan saya, kenapa undian terhadap Datuk Johari cuma dapat 147 undi, menewaskan calon yang dicalonkan oleh Perikatan Nasional, iaitu Datuk Seri Muhammad Radi Sheikh Ahmad, 74. Artinya kalau 74 campur 147, 221, mana pergi satu lagi, iaitu yang satu lagi setara, iaitu yang tak hadir tadi. Dia bukan tak hadir, dia lewat, iaitu Puan Hanifah Hajar Taib dari Sarawak. Dia kapal terbangnya lewat sampai. Itu keadaannya. Jadi dia mendarat lewat, dia datang hadir lewat. Tetapi apabila pengundian untuk timbalan speaker, jelas. Timbalan speaker jelas apabila saudara daripada Kamera Highland, Datuk Ramli mendapat 148. Itulah undiannya. Dan seorang lagi itu siapa dia lagi ni? Seorang lagi, calon lagi tu juga 146. Iaitu Datuk Ramli Makno dapat 148 dan ahli parlimen lanang Alice Lau dapat 146. Makcik Sibuk yang kaki melompat tu, dia cuma dapat 74 saja. Itulah yang ada sebenarnya. Kalau buat diadakan undian keabsahan pun 74 itulah yang ada. Kalau mereka mahu menentang dalam undi legitimasi. Jadi secara apa yang berlaku di parlimen hari ini, kita tunggu besok bagaimana kerajaan akan memperincikan keperluan wang yang perlu digunakan oleh kerajaan hari ini sementara menanti bajet dikemukakan. Besok setara, jangan lupa dalam jam-jam 10 pagi lah bermula. Cuma di Perak hari ini Datuk Muhammad Zahid Abdul Khalid, itu dulu dia jadi speaker dan kali ini dilantik semula sebagai speaker Dewan Undangan Negeri bagi penggal kedua. Jadi artinya berturut-turut 2 penggal lah. Datuk Muhammad Zahid Abdul Khalid dilantik sebagai speaker Dewan Undangan Negeri yang dicalonkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saudara, jadi pada mesyuarat pertama tahun ini juga kita melihat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di Perak mengangkat sumpah dan saudara Razman Zakaria daripada Parti PAS menjadi ketua pembangkang di Perak, saudara. Cuma saya ingin menyantun tulisan sahabat saya, saudara Roslan. Dia hantar kiriman panjang, banyak dia hantar pada saya. Dia kata kebanyakan pembahas daripada Perikatan Nasional hari ini mempertikaikan usul undi percaya. Jadi katanya serba salah. Betul pun kata beliau. Tak buat usul undi tidak kepercayaan, mereka akan membangkitkan selama-lamanya. Bahawa tiada keabsahan lah, bahawa kononnya Tasimuddin dapat 115 sokongan lah, dan sebagainya. Kali ini tak adalah nak dengar cerita bahawa Perdana Menteri pintu belakang ke tebuk atap. Tetapi bila dibuat begitu, mereka pula bising.
Tak nak pula diadakan begitu kononnya menderhaka pada tuanku dan sebagainya. Jadi serba tak kena. Saya mengharapkan agar parti-parti pembangkang ni, pemimpin-pemimpin daripada pembangkang ni, sudah-sudahlah. Cubalah berusaha untuk melontarkan bangkangan anda untuk pembelaan pada rakyat. Saya memang kecewa saya. Sekarang ni perlu dibangkitkan. Saya mengharapkan ini tidak hanya datang daripada ahli parlimen parti kerajaan. Daripada Pakatan Harapan, daripada UMNO, daripada Warisan, daripada PRS ataupun parti Sabah ataupun Sarawak. Patutnya pembangkang juga mesti berani untuk mempersoalkan tentang perbelanjaan wang negara yang digunakan segitu banyak waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dulu. Lebih-lebih lagi tentang berhubung pembelian vaksin. Saya dipahamkan sekarang ni Parma Niaga kabarnya saya tak tahulah, stok yang ada sekarang ni nilainya ratusan juta. Dan kalaulah vaksin untuk COVID-19 ini masih lagi simpan dalam stok, dia ada tarikh luput dia. Akhirnya 500 juta lebih, mungkin beratusan juta lah wang dibazirkan begitu saja kerana pembelian vaksin yang berlebihan. Saya juga pernah melontarkan persoalan ini kerana waktu saya membaca kenyataan daripada Pfizer, dia kata bahawa vaksin ini cuma boleh bertahan jika ia disimpan di dalam tempat simpanan yang suhunya di bawah 70 darjah Celsius, iaitu 70 darjah paras beku. Apakah Parma Niaga mempunyai simpanan atau tempat simpanan yang ada suhunya sebegitu? Wallahu a'lam bishawab. Ini juga perlu dibangkitkan. Dan bagi kita nak tahu juga banyak benda. Dan saya rasa Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun melontarkan pelbagai pandangan sewaktu beliau menjadi ketua pembangkang. Seharusnya inilah masanya untuk beliau merealisasikan apa yang pernah beliau lontarkan. Dalam waktu yang sama, jangan kita lupa bahawa rakyat menuntut persoalan-persoalan berhubung tentang harga kaulan harga makanan. Semalam saya bersyukur pada Allah SWT kerana Yang Muhammad Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna sudah pun menggerakkan seluruh anggotanya untuk meninjau, untuk melakukan pemeriksaan, dan jika mereka melakukan kesalahan perlu diambil tindakan untuk mengawal harga makanan dan memastikan bekalan makanan secukupnya untuk rakyat negara kita. Saya cukup ngeri saya sebenarnya apabila mendengar kenyataan daripada Datuk Johari Ghani tadi, kedudukan ekonomi kita, sejauh mana mampunya Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim menangani persoalan ini. Bagi saya berdoa, marilah kita berdoa pada Allah SWT. Saudara mana tadi? Saudara Adilah Majid, ahli parlimen Perikatan Malaysia, tak ada modal nak bincang hal rakyat. Saya rasa masalah sekarang ni, ini yang kita harapkan. Dan mereka seramai dalam 74 orang. Kita menanti apa yang harus disantuni. Sudahlah. Bila saya tengok nanti ketua pembangkang dia bangkit. Berbeza waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi ketua pembangkang dulu. Sambil beliau menyentuh sesuatu yang tak kena dalam pentadbiran, beliau masih mengemukakan cadangan. Beliau masih mengutarakan apa yang perlu dilakukan. Dan hari ini tak ada cerita banyak bercorak peribadi. Serangan pada Perdana Menteri, serangan pada pemimpin parti-parti politik, serangan pada Presiden UMNO, benda yang tak ada relevan, yang rakyat nak dengar. Saya tadi, walaupun masa saya habis sampai pukul 6.30, tapi orang kata naik kebas lah buntut ni dengar. Tak ada cerita lain, saya geleng kepala. Tak habis-habis lagi. Musim untuk menyalahkan orang, musim untuk menonjal orang ni tak kena, orang ni tak kena, dah habis. Kalau kementerian itu tidak berfungsi, maka menjadi tanggungjawab ahli-ahli parlimen untuk membangkitkan. Saya mengharapkan, biarlah perbahasan kali ini segar bugar. Matlamatnya tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk menangani permasalahan rakyat. Saya kadang-kadang meluat tadi. Tengok 2-3 orang yang bangkit. Wak Imah, walaupun macam saudara-saudara Sani daripada Ulu Langat, keluar perkataan ke, beruk dan sebagainya. Kita ingatkan Jelutong saja. Jelutong pun bangun juga tadi, tapi boleh tahan jugalah. Jelutong kurang lah. Dan nampak gayanya adalah adab-adabnya. Mungkin beliau dah belajar. Mungkin sekarang ni beliau mewakili parti DAP, dia faham. Tidak lagi untuk menjadi orang yang
bersikap yang kelang kabut. Tapi hairan saya apabila Sani daripada Parti Amanah takkanlah begitu sikapnya. Saya menantikan macam apa yang dilontarkan oleh Datuk Zulkifli. Datuk Zulkifli, ahli Parlimen Kuala Selangor. Beliau dari Parti Amanah, bukan daripada UMNO, saudara. Kita dulu bertanding juga di Kuala Selangor. Tengku Zafrul kalah. Tetapi walaupun beliau menang, tapi saya nampak bahawa cara beliau membicarakan persoalan itu tepat. Sebab beliau menuturkan tidak mahu lagi soal menjatuh pimpinan negara kita, terutama lagi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di anjung kuasa di Seri Perdana itu dengan menggunakan surat akuan bersumpah. Surat akuan bersumpah ini, budaya ini terjadi bermula daripada langkah Sheraton. Itulah permulaannya, dan inilah yang mengotorkan politik negara kita. Inilah yang membuatkan para pelabur lari daripada negara kita. Dan saya mengharapkan dengan adanya undian hari ini dan sokongan ternyata terbukti di Parlimen, bila dibuka kepada ahli Parlimen berhubung dengan legitimasi Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinannya, maka sokongan saya anggap sebagai sebulat suara lah. Walaupun terdengar suara tak setuju, tak ramai. Jadi saya anggap majoriti. Saudara, majoriti bukan majoriti simple majoriti, majoriti besar. Maka saya yakin pelabur akan kembali. Pelabur benci, pelabur tak suka tengok kalau kedudukan politik yang sebegini, saudara. Jadi janganlah kita halau pelabur-pelabur keluar, saudara. Sebab itu saya cuma malam ni saya agak cantik juga. Sahabat saya, saudara Sobri Kunta Kinte daripada Kelantan, dia hantar kiriman pada saya. Saya senyum, tapi saya nak baca sikit saja. Saya jangan marah, kita hayati apa katanya. Dia kata masa orang isytihar harta, mereka pertikaikan kenapa harta banyak sangat. Apabila orang mengisytihar, maksudnya kerajaan yang ada hari ni, saya apabila kata tak nak ambil gaji, mereka pertikaikan kata gaji tak ambil tapi allowance ambil. Masa pimpinan tak mau ambil gaji Perdana Menteri, mereka pertikaikan dengan kata gaji PM tak ambil tapi gaji menteri lain ambil. Masa orang pertikaikan jangan beri cenderahati, mereka pertikai kata sombong, tak mau terima cenderahati. Masa orang nak potong gaji 20% untuk dipulangkan kepada rakyat, mereka pertikaikan kenapa tak potong 50 atau potong 100% terus. Saya ada benarnya apa yang dituliskan oleh saudara Sobri daripada yang saya gelar dia kita pakai nama samarannya Kunta Kinte. Sebab dia kata masa orang turunkan cabutan judi daripada 22 kepada 8, mereka pertikaikan kenapa 8 tak apakan terus. Masa orang turunkan harga telur, mereka pertikaikan kenapa telur saja. Bila ayam, minyak, daging, ikan, sayur, kenapa tak turun? Masa orang nak bagi 10 juta untuk beras ini kepada petani pesawah, mereka pertikaikan kenapa beras saja, bagaimana dengan ayam, itik, semua macam mana. Jadi semua orang buat, mereka pertikaikan. Tak ada satu pun yang mereka bersetuju. Cari jalan salah orang saja. Jadi kalau kita ni, saya jenuhlah katanya nak layan orang toksik macam ni. Boleh jadi tak ada kerja lah kerajaan. Sebab itu kita fikir-fikirlah, duhai walaun semua. Cukup dah. Hari ini jangan kita pertikaikan apa saja pengumuman yang baik. Saya bersetuju gaji menteri potong 20%. Saya bersetuju bahawa wang negara harus dibelanjakan untuk menangani derita rakyat. Kerana lama sangat dah rakyat menderita. Cukuplah. Kita tak mau lagi berulang peristiwa naiknya bendera putih, rakyat tak makan. Hari ini rakyat di Kelantan, rakyat di Terengganu, duhai wakil-wakil rakyat ahli Parlimen daripada parti PAS segera turun dan pastikan, jangan harap daripada UMNO. Saya yakin warga UMNO akan turun membantu, sebab memang itulah kita, budaya kita. Walaupun kita ditolak, walaupun kita diketepikan, mereka tak menyokong calon-calon kita, namun pimpinan UMNO akan menanganinya. Tetapi saya amat mengharapkan agar setiap ahli Parlimen di Kelantan dan di Terengganu tolong balas balik. Tolong balas balik budi rakyat Terengganu, budi ahli rakyat di Kelantan yang meletakkan anda sebagai ahli yang berhormat. Dan ingat bahawa harapan rakyat ini janganlah dikecewakan. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.